belajar sifat Allah Ta'ala ni. Ya, begitulah seterusnya. Bermula faedah ilmu ini iaitu dapat mengenal segala sifat Allah dan segala sifat Rasulnya. Bila kita mengaji tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah, kita akan sedar betapa mulianya Rasulullah itu, betapa hebatnya ilmu Rasulullah itu, betapa benarnya perkataan Rasulullah, ya. Dan juga beberapa dalil, dengan beberapa dalil yang putus. Yang putus maksudnya apa? Yang tidak dapat disangkal, yang tidak dapat dinafikan. Yang putus, yang tepat dan tetap, dan dapat keuntungan dengan apa? Dengan dapat bahagia yang berkekalan. Bahagia yang berkekalan di mana? Di mana hendak bahagia yang berkekalan? Di akhirat. Ya. Apabila akidah kita betul, diterima Allah sebagai hamba-Nya. Kalau orang yang Allah iktiraf sebagai hamba-Nya, bahagia ke menderita? Seronok ke sengsara? Seronoklah tu, kerana Allah dah janji. Apa janji Allah Ta'ala? Fadkhuli fi ibadi, lagi wadkhuli jannati. Ya, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa tu? Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Bahagia ke tak orang masuk syurga? Siapa tanda tangan? Itu ya, bahagia yang berkekalan. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, bermula kelebihan ilmu ini. Apa lebihnya ilmu ini dengan ilmu lain? Apa lebihnya ilmu ini dengan ilmu menari? Apa lebihnya ilmu ini dengan ilmu memasak? Apa lebihnya ilmu yang kita belajar ni dengan ilmu main muzik? Apa lebihnya ilmu ini dengan ilmu pandai menjahit dan sebagainya? Apa lebihnya? Iaitu semulia-mulia ilmu agama. Kita nak tahu kerana ilmu inilah ilmu yang paling mulia sekali. Kita hendak yang mulia, hendak yang hina. Kalau kita belajar ilmu yang mulia, hendak ilmu yang hina. Ilmu yang mulia lah kita nak belajar. Kerana Allah memuliakannya, Rasul memuliakannya, malaikat memuliakannya. Malaikat memuliakan tak ilmu ni? Kejap ni apa buat ni malaikat? Apa buat malaikat kejap ni? Memayungi kita. Dengan apa? Dengan sayap-sayapnya. Bersusun sayap tu dari atas kepala kita ni sampai ke langit. Bersusun-susun. Hati pun tak nampak. Kalau nampak, hoi. Untung benar rasanya, ya. Mun tak nampak, itu yang tentu ada gelisah aja tu. Pasal tak nampak. Tengok jam je. Ngapa tengok jam? Ngapa tengok jam? Nunggu bila nak berhenti ustaz ni. Ya. Pasal tak nampak. Cuba kalau nampak. Ya. Nak bekerja kejam duduk tu. Tak ada lengur, tak ada letih, tak ada penat. Itu untungnya kan? Semulia-mulia ilmu agama. Kerana bergantung ia dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu yang paling mulia pun. Apa yang lebih mulia dari zat Allah Ta'ala? Tak ada. Ya? Paling mulia ialah zat Allah Ta'ala. Dan zat segala rasul-rasulnya. Allah Ta'ala pencipta. Rasul dicipta oleh Allah. Ya? Jadi orang yang paling mulia yang dicipta Allah Ta'ala siapa? Rasul-rasul lah. Mana ada yang lebih mulia daripada rasul-rasul? Ya, Allah mencipta Nabi Muhammad, Allah mencipta Nabi Nuh, Allah mencipta Nabi Musa, Allah mencipta Nabi Ibrahim, Allah mencipta Nabi Adam dan sebagainya. Itulah dia semulia-mulia ciptaan Allah ialah rasul-rasul. Jadi kita ni beruntung tak belajar ilmu ni? Beruntung ke tak? Beruntung orang yang belajar ilmu ni, ya. Kemudian nisbah. Ya, nisbah ni artinya bandingan. Ya, apa nisbahnya? Bandingannya kita belajar ilmu tauhid dengan ilmu fiqh. Apa bandingannya kita belajar ilmu tauhid dengan ilmu tajwid? Apa bandingannya kita belajar ilmu tauhid ini dengan ilmu faraid?
dan lain-lain. Ilmu semua bermanfaat belaka, semua berguna belaka. Tapi nisbahnya apa? Bandingannya. Ya? Apa nisbahnya? Iaitu asal bagi segala ilmu yang lain. Inilah dia asalnya. Ilmu lain tu semua bermula dengan ilmu tauhid. Ilmu faraid, ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu apa saja. Dia bermula dengan ilmu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya? Kalau ini kita boleh kuasai, maka kita akan menguasai ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini sah, yang lain pun sah. Kalau yang ini tak sah, yang lain pun tak sah lah juga. Ya? Belajarlah sepanjang hayat. Sampai hafal Quran umpamanya. Ya? Tapi kalau tauhid tak betul, tak diterima Allah akidah kita. Kita tidak diiktiraf Allah sebagai hamba-Nya. Inilah dia yang asal bagi segala ilmu yang lain dan segala ilmu yang lain daripadanya. Yang lain daripada itu semua furuknya. Apa itu furuk? Cabangnya je. Cabang daripada Islam. Tapi pangkalnya, asalnya ialah ilmu tauhid. Kalau yang ini beres, baru diambil kira ilmu-ilmu yang lain. Ya? Baru cek ilmu-ilmu yang lain. Kalau yang ini tak betul, tak ada cek langsung tau. Kalau soalan yang pertama tak boleh jawab, mar rabbuka tak boleh jawab macam. Yang lain cek tak? Berapa duit kamu ada dalam bank, cek ke tak? Ya? Lagi? Apa cek lagi? Entahkah kamu ada berapa, cek ke tak? Tak ada cek. Habis kira gagal belaka. Macam orang ambil peresa lah, peresa SPM. Kalau bahasa Malaysia fail apa macam? Kalau bahasa Malaysia fail apa macam? Kira fail lah tu. Lantaklah matematik dapat A, ilmu alam dapat A, sejarah dapat A. Penghujungnya apa dapatnya? Apa tak dapat? Sijil pun tak dapat. Macam itulah juga kita dengan ilmu tauhid ni. Kalau yang ini lulus, baru dinilai ilmu-ilmu yang lain. Ya, soalan yang pertama aja tanya. Kalau yang ini lulus, baru soalan yang kedua. Kalau lulus lagi, soalan yang ketiga. Kalau lulus lagi, soalan yang keempat. Kalau lulus lagi, soalan yang kelima. Kalau lulus lagi, soalan yang keenam. 6 soalan pun. Enggak banyak no. Mar rabbuka lagi, wa man nabiyuka lagi, wa ma qiblatuka. Kemudian wa ma imamuka. Kemudian wa ma dinuka. Lepas itu ujungnya wa man ikhwatuka. 6 soalan. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kiblat kamu? Apa imam kamu? Bukan siapa ya? Apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu bolehlah jawab imam saya Ustaz Haji Rai. Ini bukan siapa imam kamu, apa imam kamu? Kemudian di ujung itu siapa sahabat ataupun saudara-saudara kamu. Itu 6 soalan. Tak payah hafal ni ya. Jangan beria menulis ngapal, tak payah. Apa? Itu boleh lah kalau ngajar anak. Jadi maksudnya Ustaz, semua itu soalan. Itulah soalannya. Semua tanya itu dulu. Tak dapat satu. Tak dapat tu habislah. Tak ada tanya. Tak ada tanya lagi dah. Kira gagal. Macam saya dulu lah. Saya dulu pergi KPJ, pergi test tau. Stress test. Tahu stress test? Dia tengok boleh ke tak boleh dia apanya. Tengok test yang pertama dah fail. Tahu? Test ketahanan. Stres artinya ketahanan. Apa namanya? Lulus ke tak? Rupanya test yang pertama pun fail. Itu yang pergi IJN tu. Ngapa? Ujian yang pertama dah gagal. Artinya jantung dah tak berfungsi. Bila jantung tak berfungsi, kaki tak berfungsi, tangan tak berfungsi, darah tak berfungsi. Terpaksa dia betulkan. Kita nak soal itulah. Bila soalan yang pertama tak boleh jawab, tak ada tanya yang kedua, ketiga, tak tanya dah. Semalam tu pun tak tanya. Tak tanya semayang, tak tanya puasa, tak tanya derma, tak tanya apa, tak tanya. Kira gagal belaka itu. Dia kira apa? Kira kapio belaka itu. Apa Allah ni bagi.
Kapio belaka tu tahu. Itulah siapa. Saya pun ditanya waktu itu, perempuan tanya waktu itu, Ustaz Ra'i tanya waktu itu, Imam Kamarudin tanya waktu itu. Semua orang ditanya waktu itu. Yang jawabnya amalan kita. Tak payah apa hafal ni. Itulah soalannya, apa susah? Bukannya mudah soalan. Itu boleh. Boleh ya Allah. Ya, petahkanlah lidah aku supaya boleh menjawab soalan-soalan munkar dan nakir. Ya. Jadi kalau tak duduk nak Ustaz dia ulang itu je lah. Apa ulangnya budak aku duduk? Man rabbuka entah kata gue nak. Sudah. Tom baginya. 70 hasta terbenam ke bumi. Tak ada tanya lagi dah. Apa yang tanya lagi? Itu pun tak ada lagi. Serupa dalam kubur ke, dalam perut rimau ke, dalam perut ular sawa ke. Dia kuburnya perut rimau tu lah. Itulah kuburnya. Itulah kuburnya perut ular, perut rimau, perut buaya. Lagi hancur yang macam altan tuya tu dah hancur semua kan. Itulah kuburnya. Gimana? Itu kalau dia boleh jawab lah. Dia boleh jawab tu. Dia jawab tu datang semayangnya, datang puasanya, datang apa. Itu yang jawab tu. Pasal soalan tu ada kena mengena tak dengan semayang? Ada tak? Bila dia tanya, wa ma qiblatuka? Apa kiblat kamu? Siapa datang? Semayangnya datang. Kerana dia ngadak kiblat selalu kan. Dia nak semayang mesti ngadak kiblat kan. Itu yang datang jawab tu. Bukan kita yang jawabnya. Dia yang jawabnya. Apa tu tanyanya? Haji kita akan jawab. Semayang kita akan jawab. Dan sebagainya. Ini nak tanya macam kat burung ni Ustaz. Sebab kita cakap kubur kita macam di sebelah ini. Kalau kita tidak kubur hak awak yang sebelah ini berdengar ya. Aku dengar ke? Mana? Mati dekat-dekat? Kita kubur kita lah. Ini jangan bayangkan alam dunia ni tau. Jangan dibayangkan alam dunia ni. Memang payah lah macam mana kalau kubur dekat-dekat ni. Dia bergeruduk, tidak aku ni apa jangkit. Tak, jangan bayang apa itu. Kita punya alam. Dia punya alam. Tak ada yang sebenarnya ya. Aku tak nak dekat dengan kubur kamu, katakan kamu kena balon aku teruk lah. Tak ada ya. Dia lah, kita lah. Panas lah tu. Tak tentulah. Mana tentu punya orang sebelah ke orang mana ke. Dia kubur dia lah. Kita kubur kita lah. Ya? Itu dah. Okey. Ada lagi. Apa dah? Rukun iman lah tu. Kalau kita nyembah Allah, rukun iman lah. Bukan rukun Islam saja, rukun iman lah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu kita belajar ni supaya kenal Tuhan kita. Supaya kita semayang, kita semayang kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Yang sifatnya sempurna, yang wujud, yang qidam, yang baqa, yang mukhalafatuhu lil hawadith, yang qiyamuhu binafsi sampai kaunuhu mutakalliman. Itu dia ya. Betul tu. Kalau ada yang kita tak percaya, ada tak orang tak percaya? Malaikat mana ada, macam? Ada tak orang kata begitu? Malaikat mana ada? Kamu nampak ke kata? Macam? Habis, kosong. Habis imannya. Tak ada tanya, dah kafir apa tanya? Dia dah kafir.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Diperambat orang kafir itu masuk dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Ya, sebab itu kita mengaji ini penting ni, supaya kita kenal siapa yang kita sembah, supaya kita kenal siapa yang patut kita takut, supaya kita kenal siapa yang patut kita puja, supaya kita kenal siapa patut kita nak minta tolong dan sebagainya. Kita mentauhidkan Allah Taala. Kita kenal, nak tahulah Allah Taala tu yang mana. Kita kena kenal. Itu nisbahnya ya. Apa namanya? Bandingannya. Iaitu asal bagi segala ilmu yang lain, dan segala ilmu yang lainnya itu adalah furuknya, artinya cabangnya. Ya, pokoknya iman itu sendiri, Allah itu sendiri pokoknya, yang lain itu cuma cabang-cabang saja. Baik, yang keenam, bermula awal-awal orang yang mengeluarkan ilmu ini daripada Al-Quran dan hadis, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ulama yang terkenal ni. Seorang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Seorang laginya Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ni nama keluarga dia. Dia Asy'ari sampai tok nenek dia tu Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi ni dia ambil sempena nama kampung dia. Kerana dia asal dari satu kampung namanya Al-Maturid, nama kampungnya Maturid. Jadi dipanggil Maturidi. Ya, macam Hasan Al-Basri. Dia ambil sempena nama bandar dia asal daripada Basrah. Jadi dipanggil Abu Hasan Al-Basri. Sahabat Idris Al-Marbawi, dia diambil daripada kampungnya namanya Lubuk Merabau. Lubuk Merbau, disebut Al-Marbawi namanya. Itu apa namanya, senarai-senarai ulama Melayu yang terkenal. Seperti apa? Lagi apa? Abdul Qadir Al-Mandili. Artinya apa? Artinya apa? Dia namanya Abdul Qadir, dia orang Mendeling, Al-Mandili. Dia salah seorang daripada guru di Mekah. Ada ke pernah dengar dia mai pergi Mekah? Tak ada pernah dengar dah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah tu ada tak? Dia ngajar setiap malam. Ya, tempat dia tu ada bangku khas untuk dia tu. Betul-betul di kawasan Sa'i tu. Sudah meninggal dah, tahun 70-an dia meninggal. Siapa pergi sebelum tahun 70 ada jumpa dengan dia. Setiap malam ada dia tu ngajar tu. Tak pernah dengar ke dia mana? Apa dia buat dia mai pergi ke Mekah tu? Dia meninggal pun tahun 71. Tahun 71. Ada tak yang dah pergi sebelum tahun 70? Ada tak? Tak ada. Kau dah lepas tahun 70 memanglah. Tu tak adalah jumpa dia. Dia meninggal tahun 71. Dia orang Melayu yang pertama yang dilantik menjadi guru di Masjidil Haram. Abdul Qadir Mandili namanya. Cakap Melayu tu dia ngajar, bukan cakap Arab. Ya? Siapa-siapa boleh dengar? Yang Arab tak ada dia pergi situ. Banyak tu guru situ. Arab ada, orang Melayu seorang je dia Melayu tu. Termasuk orang Indonesia pun dengar juga kerana dia Melayu je. Cakap Melayu. Orang Arab ramai ada keliling tu macam-macam orang ni. Yang buta ada hafal Quran tapi buta, tahu? Orang Arab. Sekarang tak ada. Tak ada orang Melayu yang jadi ganti dia. Baik, itu dia ya. Itu orang yang mulanya. Namanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketujuh, bermula nama ilmu ini iaitu ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu kalam dan ilmu sifat. Tauhid, usul, kalam, sifat. Mana-mana satu boleh. Dipanggil tauhid mengapa? Mengapa dipanggil ilmu tauhid? Kerana kita belajar mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid apa? Mengesakan Allah Ta'ala. Menunggalkan Allah Ta'ala. Allah itu tunggal daripada zatnya, tunggal pada sifatnya, tunggal pada af'alnya, tunggal juga pada namanya. Itu Allah ya.
Tunggal pada zatnya. Diri Allah tu Allah aja yang memiliki diri itu. Mana rupanya? Mana rupanya? Allah tu mana rupanya? Entah. Pandai pun. Sekali lagi. Allah tu mana rupanya? Entah. Ya. Tak tahu kita. Kerana dia tu laisa kamislihi syai'un. Ya, dia tidak menyerupai mana-mana sesuatu. Dan di antara sifat yang kita belajar pula mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalah-salahan dengan sesuatu yang baharu. Jadi kalau nak khabar mana rupa Allah tak tahu kita. Gemuk ke, kurus ke, bulat ke, bujur ke, 3 segi ke, 4 segi ke, kuning ke, hitam ke, hijau ke, biru ke, kita tak tahu ya. Itu namanya entah. Tak dapat. Selagi boleh kita tengok, selagi boleh kita pegang, selagi boleh kita dengar, selagi boleh kita bayangkan, itu bukan Allah. Faham cakap saya ni? Selagi boleh kita lihat, itu bukan Allah. Selagi boleh kita dengar, itu bukan Allah. Selagi boleh kita pegang, itu bukan Allah. Selagi boleh kita bayangkan, itu bukan Allah. Nak dibayang kamu tak boleh. Jangan dibayang-bayangkan Allah tu rupi tu, rupi ni, tak ada. Rupa cahaya ke bukan ya? Tak, itu semuanya bukan Allah. Karena Allah tu tak boleh nak kita gambarkan macam mana. Itu keadaan Allah. Itu namanya tauhid namanya. Tak menyerupai sesuatu. Tidak menyerupai sesuatu. Kita dah belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalah-salahan Allah dengan sesuatu yang baharu. Hawadith itu sesuatu yang baru. Allah tak serupa pokok, Allah tak serupa matahari, Allah tak serupa bulan, Allah tak serupa rimah, Allah tak serupa lembu, Allah tak serupa gajah, Allah tak serupa patung. Kalau patung dapat tengok tak? Dapat tengok tak? Bukan Allah. Kalau matahari dapat tengok tak? Dapat, bukan Allah. Kalau lembu dapat tengok tak? Bukan Allah. Apa saja yang boleh kita lihat itu bukan Allah. Begitu juga boleh kita dengar. Lembu bercakap, dengar tak? Dia bunyi dengar ke tak? Oh, kata lembu, dengar tak? Dengar ya. Itu bukan Allah. Yang boleh kita pegang. Patung boleh pegang tak? Boleh. Lagi? Kobor boleh pegang tak? Boleh pegang tak? Boleh. Jadi itu bukan Allah. Ya, selagi boleh kita pegang. Dan boleh kita bayangkan. Matahari boleh bayangkan tak? Boleh. Itu bukan dia. Bukan Allah. Ya. Bulan boleh bayang tak? Boleh. Itu bukannya Allah. Apa saja yang boleh kita bayangkan, yang boleh kita lihat, yang boleh kita dengar, yang boleh kita capai, yang boleh kita pegang, itu bukan Allah. Kata macam mana Allah? Macam mana Allah? Jawabnya? Entah. Itu dia. Betul lah jawab tu ya. Bila entah tu betul tu. Itu tauhid. Ilmu tauhid. Kita nak mengenal tu. Yang kedua ilmu usul. Usul tu apa? Awal. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Tahu sifat Allah itu yang sempurna. Tahu sifat Allah itu yang tidak ada kekurangan. Tahu sifat Allah itu tidak ada pencemaran. Tahu sifat Allah itu tak ada kelemahan. Itu dia. Itu usul. Ya. Usuluddin. Awal-awal agama. Atau kita tak nak sebut usuluddin, boleh juga sebut ilmu kalam. Ilmu kalam ni arti ilmu percakapan. Kita bercerita aja tentang Allah. Nak tengok tak dapat. Nak pegang tak dapat. Ya? Nak lambung-lambung tak dapat. Nak peluk tak dapat. Lagi apa? Nak dengar tak dapat. Itu ilmu kalam. Kita boleh bercakap aja tentang Allah Ta'ala. Kalam tu apa? Cakap. Itu ilmu kalam. Ilmu bahas. Ya? Kita bercakap-cakap tentang Allah. Bukan bercakap dengan Allah. Bercakap tentang Allah. Itu namanya ilmu kalam. Dia tak ada suruh buat apa. Ada ke suruh kita semayang nak belajar ilmu tauhid ni? Ada ke suruh kita semayang? Kejap ni, nak belajar ilmu tauhid kena semayang ke? Tidak. Apa buat? Apa buat? Bercakap aja. Kita bercakap tentang Allah. Itu aja.
Bukan suruh semayang, suruh puasa, suruh nampar, suruh tumbuk. Tak ada. Tak ada kerja buat apa-apa. Kita apa kerja kita? Bercakap aja. Itu ilmu kalam namanya. Mengenal Allah dengan melalui lidah saja. Tak ada pula suruh buat. Tak ada pula dicuba-cuba. Tak ada. Bukan macam ilmu adat. Hukum adat, dia suruh cuba dulu. Ya tak? Ya ke dah hukum adat? Kena cuba dulu tak? Api tu adatnya membakar. Ya ke dah? Lagi-lagi, ada bangkang? Api itu membakar. Ya ke dah? Kalau tak percaya, teranglah bakar lengan tu dengan api. Apa macam? Hangus ke tak? Pisau itu adatnya memotong. Suruh cuba tu. Pisau itu adatnya memotong. Ya ke tak? Ada orang tak percaya? Kalau tak percaya, ambil pisau tu potong leher tu. Putih ke tak? Itu hukum adat. Kena check, kena apa tu? Kena try dulu. Kalau nak tahu betul ke taknya, try lah. Ayo lombong itu melemaskan. Ya ke tak? Adatnya melemaskan. Tak percaya? Terjun dalam lombong tu. Siapa nak angkat tangan? Terjun lombong tu 3 hari 3 malam. Macam? InsyaAllah. Terapung-apung lah lepas tu. Itu hukum adat. Hukum adat ni kena dicoba dulu. Baru tahu betul adanya. Adatnya kalau tak makan, bulo. Tak percaya jangan makan 4 hari. Macam? Bulo ke tak? Kalau makan, kenyang. Tak percaya? Makan lekang. Makan lekang. Entah apa benda bawa ke ibah dia nampak ke jauh. Bawa perih bawa. Bila makan macam? Bila makan macam? Kenyang lah. Dia boleh cuba. Itu hukum adat. Cuma Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Kadang-kadang hukum adat tu tidak semestinya berlaku. Adatnya kalau makan kenyang. Ya ke tak? Ada bangkang. Ada tak makhluk yang tak makan-makan tapi tak pula lapar? Ada ke tak? Apa? Malaikat mana ada makan? Ada dia gaduh lapar? Tak ada makan langsung tapi tak ada pula lapar. Adatnya api itu membakar. Ya ke tak? Ada tak ketikanya api itu tidak membakar? Siapa? Nabi Ibrahim dibakar dalam api, tak pula angui. Adatnya pisau itu memotong. Ya ke dah Cikgu Enan? Ya. Tak percaya ambil pisau, potong leher tu. Macam? Betul tak? Tapi ada tak orang dipotong leher dengan pisau, tak ada pun luka. Ada tak? Siapa? Nabi Ismail. Begitulah hukum adat tu. Dia adatnya berlaku, tapi tidak semestinya berlaku. Kenapa? Allah nak tunjukkan kekuasaannya. Nak menentukan bahawa Allah lah yang menentukan segala-galanya. Yang membakar tu bukan api. Siapa yang membakar? Allah Ta'ala. Yang mengenyangkan siapa? Allah Ta'ala. Bukan makanan. Yang menghilangkan dahaga siapa? Allah Ta'ala. Yang yang melemaskan siapa? Allah Ta'ala. Bukannya air tu melemaskan. Allah yang melemaskan. Itu dia kena faham. Itu kita nak belajar tauhid ni baru faham. Dia tak faham. Walaupun benda itu sering berlaku, tetapi kalau Allah tak izinkan, dia tidak boleh berlaku. Itu dia. Itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam. Dan yang akhir lagi nombor 4, ilmu sifat. Sifat Allah tu. Sifat tu keadaan zat. Itu namanya sifat. Zat tu zat lah. Benda tu namanya zat. Diri Allah tu zatnya. Tapi sifatnya apa? Sifatnya keadaan zat. Macam mana zat tu? Mana bukan rupa nak rupa tak boleh. Keadaan zat itu namanya sifat. Sifat Allah apa? Wujud. Artinya ada, tak pernah tak ada. Qidam, artinya tidak ada permulaan. Adanya tu tidak ada permulaan. Allah bukan dijadikan. Tak tahu bila jadinya. Tak ada jadi pun. Allah mana pernah jadi. Bukan dijadikan. Tiada aja. Tak ada siapa yang menjadikannya dia. Bukan pula Allah tu menjadikan dirinya sendiri. Itu sifat. Kemudian baqa, artinya apa? Kekal. Allah tu kekal. Tak ada binasa-binasa. Tak ada padam-padam. Tak ada hilang-hilang. Itu kekal.
Okey? Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak serupa dengan sesuatu yang baru. Itu keadaan Allah Taala. Itu sifat Allah Taala. Okey, qiyamuhu bi nafsihi. Apa artinya? Dia tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk bertindak. Apa saja dia tak perlukan alat, tak perlukan perkakas, tak perlukan bantuan, tak perlukan apa. Dan tidak pula Allah itu mengambil faedah tentang hukum yang didatangkan olehnya. Ya, kita semayang tadi, Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Perempuan menutup aurat kejap ni, Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Ya. Ada kemudarat Allah tu, kalau tampil semua terponging aja tak nak menutup aurat. Allah tu apa kenanya? Apa akibat bagi Allah? Tak ada apa-apa. Tapi akibatnya siapa? Datang kepada kita. Dia datang kepada kita. Kalau tak nutup aurat, siapa yang akan merasa mudaratnya? Makhluk lah, orang lah. Ya. Apa akan jadi kalau tak nutup aurat? Kalau ngeluarkan rambut dah kejap ni, apa perempuan dapat? Dapat apa? Esok di akhirat dibakar, digantung rambut tu. Dengan dia-dianya, kalau rambut je digantung, tak ada ngapa ini dengan dia-dia digantung. Lepas tu dipakaikan kasut neraka. Kasut pakai di mana? Kasut pakai di kaki. Panasnya sampai ke kepala. Menggelegak otak tu. Kasut pakai di mana? Kaki. Otak di mana? Di kepala. Menggelegak. Itu kalau dia tak nak nutup aurat. Ya. Sampai menggelegak otak tu. Ya, kerana apa? Kerana mengeluarkan hanya sehelai rambut saja untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Lelaki yang boleh kahwin dengan dia. Tengok ustaz rambut kata macam. Esok siap dah gantung rambut tu. Itu dah. Allah dapat apa? Allah kena apa? Apa benda? Dia tidak mengambil untung, tidak mengambil faedah dengan hukum yang dijalankannya. Begitulah hukum-hukum yang lain. Kalau tampil kita semua tak nak semayang belaka, Allah apa kena Allah? Apa dapat pada Allah? Tak ada apa-apa. Yang kena kita lah yang tak semayang. Satu waktu tinggal semayang. Kanan, sambung. Satu waktu tinggal semayang, masuk neraka. Apa? Ya Allah komen. Dah berapa kali ngabul. Satu waktu tinggal semayang, masuk neraka 60 tahun. 60 tahun. Dunia ke akhirat? Akhirat. Dunia berapa tahun? Dunia berapa tahun? Akhiratnya 60 tahun. Dunia berapa tahun? 60 kali 1000 kali 365 tahun. Kira lah 60 kali 1000 dah 60,000 tahun. Kali pula dengan 365. Mana datang 365? Kerana setahun ada 365 hari. Berapa tahun semuanya? Cikgu belakang ni. Yanan cikgu. Lagi mana? Cikgu Sofiah cikgu lagi. Mana ke cikgu lagi? Cikgu Rusdi cikgu juga. Ustazah pun ada. Berapa? Berapa tahun? Ya Allah. Itu baru kira semayang kan? Itu semayang. Itu satu waktu. Satu waktu tu tau. Berapa tahun? 21,900,000 tahun. 21,900,000 tahun. Itu kalau satu waktu tinggal. Yang ramai yang kena ni ialah perempuan-perempuan Melayu. Yang ramai perempuan-perempuan Islam yang Melayu. Kerana perempuan-perempuan Melayu dia berpegang mesti pantang 44 hari. Ya, kena. Dia pegang 44 hari juga. Kadang-kadang dah sebulan kering dah. Dia beranak sebulan sudah kering. Ini nak ngabur ni.
Ha. Kalau orang dulu Ustaz dia tak tahu. Tak tahu? Sekarang dah tahu? Dia dah meninggal dah. Udah meninggal itu serah kepada Tuhan lah. Dia memang tak tahu. Sekarang nak khabar ni pada perempuan ni. Dulu cukup sebulan dah kering. Tapi dia nak nunggu juga 44 hari. Berapa hari tak sembahyang? 14 hari tak sembahyang. Satu waktu berapa tadi? Satu waktu tinggal berapa? 60 tahun. 60 tahun tu bukan 60 tahun berapa? 21.900.000 tahun. Itu berapa? Itu satu waktu tinggal. Kalau 14 hari berapa waktu tinggal? Itu kalau satu anak. Kalau anak 18? Bisa saya 18 anak dah. Apa tu? Jadi kena ganti balik. Cek di rumah berapa anak. Cuma janganlah ganti juta-juta dah. Satu waktu tinggal, satu waktulah ganti. Oh, kat situ je Ustaz. Ya, kau betul. Oh, tak apa. Tak apa. Sempatlah berganti. Bukan juta-juta tahun gantinya dah. Satu waktu tinggal, satu waktulah ganti. Begitulah pemurahnya Allah Ta'ala. Baik tidak Allah tu? Baik. Dia tidak hendak menyusahkan kita. Ya? Ya? Serupa jugalah, kena gantilah. Satu tinggal, satu hari tinggal, satu hari kita ganti. Macam itu juga. Itu dia. Macam udah ramai, udah menung. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni kata? Ya? Itu lagi teruk. Gantilah. Kalau dalam kita ganti itu kita mati, baru serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi mesti ada usaha untuk mengganti balik sembahyang yang telah luput. Kena ada usahanya. Kalau tidak, tunggulah esok. Jadi Ustaz, itulah pemurahnya Allah. Memang Allah pemurah. Allah jadikan syurga tu 8, neraka tu 7 aja. Itu tandanya rahmat Allah tu mengatasi kemurkaan Allah Ta'ala. Orang tinggal puasa, tak ada pula gantinya berganda-ganda dah. Gantinya apa? Satu tinggal, satu aja ganti. Semayang pun begitu. Tinggal satu, ganti satu. Baik kira Allah tu. Baik. Kemudian, tak ada pula dia apanya kita tahu. Tak ada pula didendanya kita tidak melakukan meninggalkan sesuatu ibadat. Lambat semayang, tak ada pula cabik telinga sebelah. Ada? Ada tak? Elok aja. Ya. Jadi macam maaf tak ya. Jadi kalau macam tu kita minta tidak lah kita ya. Apa nama dia tak semayang tadi 60 tahun. Lagi selagi tak habis itu kita tak ada pergi mana-mana kat situ. Memang. Bukan nak 60 tahun tu apanya. Bukan 60 tahun tu gantinya, satu waktu tinggal, satulah waktu sembahyang buat. Kalau dia kena ganti, haram dia nengok kotak bingung. Haram dia bersembang-sembang. Haram dia berhibur-hiburan. Haram dia buat apa-apa kecuali perkara yang wajib. Masak untuk suami, tak adalah haram. Basuh kain untuk keluarga, tak adalah haram. Lagi apa? Apa namanya, mengaji kejap ni, tak adalah haram. Tapi lain daripada yang itu untuk berehat-rehat haram. Kenapa dia kena bayar balik, qada balik sembahyang-sembahyang yang tinggal tu. Sembahyang taubat tak boleh sabar. Ya? Tak boleh dia mengajak. Tak ada. Itu taubat tu sembahyang taubat aja. Bukan boleh mengganti sembahyang yang tinggal. Taubat tu taubat je lah. Sunat. Boleh sembahyang sunat, tak salah. Tapi samping itu, buat jugalah sembahyang-sembahyang yang tinggal tu. Qada balik sembahyang yang tinggal. Memanglah. Qada lagi utama ya. Ba'diyah dengan qabliyah tu sunat. Qada bukannya wajib. Jadi wajib qada tu. Itu kalau ada hari tinggal, qada lah balik. Kalau ada tinggal, tapi tuan-tuan tak ada tinggal ya.
Perempuan tak ada tinggal ya? Jauh-jauh yang dulu-dulu. Ha, tu? Tengok umur kita berapa? Umur kita berapa? Umur berapa kita mula sedar? Tu kira lah. Berapa waktu tinggal? Ya. Memanglah teruk. Syurga tu macam mana keadaannya? Syurga tu lazat ke dah? Sempurna ke dah? Ya? Hebat ke dah? Atau benda yang cantik, benda yang sempurna, benda yang lazat, reganya mahal ke murah? Mahal. Susah ke senang nak dapat? Susah. Ndak kan yang senang? Neraka. Senang mana ya? Siapa nak neraka? Senang mana? Tak payah bangkit, tengah duduk aja. Ustaz, tengok rambut ai. Dapat neraka. Siapa nak? Tak payah bangkit. Itu dia ya. Okey. Oi, boleh jauh benar situ ya. Lagi. Yang ke 7 ya. Namanya tu ilmu sifat. Yang ke-8 bermula dikeluarkan akan ilmu ini iaitu dari beberapa dalil. Yang bangsa aqliyah dan dalil yang bangsa naqliyah daripada Al-Quran dan hadis. Dalil itu artinya bukti ya. Ilmu ini kita menjadi yakin kerana ada dalil, ada bukti. Baru kita yakin. Kalau tak ada dalil, tak ada yakin. Itu datang dalil itu untuk mendatangkan keyakinan bagi kita. Bila ada bukti, baru yakin. Baru kita percaya betul-betul. Bukti ada 2. Satu bukti akal, logik akal. Lagi satu bukti daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu namanya naqliyah. Naqliyah katanya congkilan. Naqli itu artinya congkil, dicongkil daripada Al-Quran atau dicongkil daripada hadis. Itu dalilnya ya. Akal, logik akal, bahas akal saja. Ya. Macam contoh, apa dalil Allah itu ada? Apa dalilnya? Allah itu ada? Alam ini ada. Betul tu? Macam mana huraian alam ini ada? Huda. Kalau tak tahu tak boleh lagi ni. Tak cukup dalil lagi ni. Apa dalil alam ini ada? Kenapa alam ni ada jadi dalil? Ya. Alam tu apa? Selain Allah alam lah. Ada dah alam? Nampak tak matahari? Nampak tak bulan? Nampak tak pokok? Nampak tak gunung? Nampak tak sungai? Nampak tak lombong? Nampak semua kan? Itu alam itu dia tu ada. Kemudian kita faham tiap-tiap sesuatu tu tidak terjadi dengan sendirinya. Baju yang puan-puan pakai tu ada tak tukangnya? Ada tak tukangnya? Ada tukang jahitnya. Ya? Lagi? Motorkar yang puan-puan naik itu ada tak tukangnya? Ada. Toyota ada tukangnya, Datsun ada tukangnya. Lagi Peugeot ada tukangnya. Semua ada tukangnya. Botol ni ada tak kilangnya? Ada. Tudung yang perempuan pakai tu ada tak tukang jahitnya? Ada. Takkan matahari itu tak ada tukangnya? Faham ke cakap saya ni? Akal terima tak? Terima dia akal tak? Itu dalil lah tu buktinya. Ya. Matahari tu ada tak tukangnya? Ada. Bulan tu ada tak tukangnya? Ada. Bintang tu ada tak tukangnya? Ada. Gunung tu ada tak tukangnya? Lombong tu ada tak tukangnya? Semua ada tukang belakang. Jadi terima akal lah. Siapa tukangnya? Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil akal. Tak payah buka Quran. Percaya dah tu. Ya. Yang ini semua orang percaya. Acong percaya, Ramasamy percaya, John Wayne percaya, George Bush percaya, Netanyahu percaya, semua percaya ni. Ya. Tidak ada menyangkal mereka. Kalau tak cuba tanya tak percaya. Tanya Ramasamy kan, Ramasamy, ini langit siapa bikin? Ini bumi siapa bikin? Apa jawabnya? Tuhan Allah bikin lah. Lu bengong kata. Bengong orangnya ya. Itu semua orang percaya. Itu dalil apa tu? Dalil aqliyah namanya. Akal. Dalil aqliyah, logik akal. Yang itu diterima dah tu. Kalau boleh menguraikan apa itu, terima dah tu. Baru kita yakin bahawa Allah itu wujud, Allah itu ada. Mana tahu? Ini dia dalil tadi Alam ini ada. Kita nampak matahari. Maka diterima dah tu. Sahlah iman itu.
Setakat apa? Iman kepada wujud lah. Yang lain tu kena tahu dalil juga. Ya, itu namanya aqliyah. Yang lagi satu, kita buka Quran, kita akan jumpa Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, Quran sebut Allahul ladzi, Allah dialah khalaqas samawati wal arda, yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Itu Allah dah sebut dalam Quran. Bahawa Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Barang yang di antara keduanya apa? Termasuklah kita manusia, rumah kita, tokar kita, kenderaan kita. Ya, pokok-pokok itu barang di antara langit dan bumi. Ada tak benda tu? Ada tak benda tu antara langit dan bumi? Termasuk kita ni, ada tak? Jadi Allah dah khabar. Allah yang menjadikan barang yang antara langit dan bumi. Kalau Allah tu tak ada, macam mana Allah nak menjadikan barang yang di antara langit dan bumi? Faham ke mana? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia nak menjadikan matahari? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia nak menjadikan bulan? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia nak menjadikan bintang? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia nak menjadikan bumi? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia nak menjadikan binatang? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia nak menjadikan rimah? Ini bukti bahawa Allah itu ada. Bukan kita nampak Allah pun. Tapi kita tahu Allah itu ada. Kerana ada kita nampak bumi ni, nampak gunung tu, nampak bintang tu, nampak lombong ke. Boleh faham ke dari mana? Boleh faham ke tak? Jadi mana yakin tak kita bahawa Allah itu ada? Yakin ke tak yakin? Ini dalil akal tu. Kita kena yakin bahawa Allah itu ada. Ya. Pasal apa yakin? Allah pun sebut apa itu, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu dalil Quran. Bukti dari Al-Quranul Karim. Yang tadi bukti dari logik akal kita. Jadi dah ada dua-dua ni, bertambah tak keyakinan kita? Bertambah tak bahawa Allah tu memang ada? Kalau kita sedar Allah tu ada aja, lalu kena buat maksiat dengan Allah Taala. Ini dia, ya. Sebab itu dalil yang kita nak tahu. Ada masalah tentang itu? Kalau kita menerangkan pada orang kafir, jadi kita gunakan dari akal saja, mereka akan mudah lagi mengatakan kejadian itu semula jadi. Apa yang kita nak jawab? Kalau dia jadi hujah, apa hujah dia? Kalau dia datang dengan semula jadi. Semula jadi. Tanya dia, lu ada nyawa ke tak? Kamu ada nyawa ke tak? Katakanlah semua ni tak percaya belaka. Saya tanya perempuan, ada nyawa ke tak? Jawab, nyawa ada ke tak? Mana nyawa? Tunjuk. Tunjuk. Atau yang itu pun kamu tak boleh tunjuk, betapa adanya Allah lagi kamu tak boleh tunjuk. Allah yang menjadikan nyawa. Nyawa tu menjadikannya. Allah yang menjadikannya. Itu pun kamu tak boleh tunjuk. Ini kan pula Allah yang menjadikan segala-galanya. Lagi kamu tak boleh tunjuk, ya. Itu kalau nak berbahas dengan orang kafir lah. Tapi orang kafir ni memang mereka susah nak percaya, kecuali Allah beri mereka hidayah. Orang kafir ni memang apa itu? Innal ladzina kafaru, sambung, sawaun alaihim, lagi a'anzartahum, lagi am lam tunzirhum, hujungnya la yu'minun. Ya, orang-orang kafir itu sama aja. Kamu ugut mereka, kamu ancam mereka, atau kamu pujuk mereka, mereka tetap tidak beriman. Jadi tak payahlah kita nak berhujah-hujah benar dengan orang kafir tu, ya. Kecuali kalau mereka menerima hidayah, mudah saja mereka tu menerima Islam. Sebab itu hari ini jangan heran, jangan terkejut kalau Islam menjadi agama yang terbesar nanti di Amerika Syarikat. Ya. Jangan terkejut kalau nanti satu masa nanti Islam menjadi agama yang terbesar di Rusia. Kerana banyak sekarang ni orang Islam sudah berada di Rusia dan mendakwah orang-orang komunis di Rusia tu. Bermula dari Chechnya. Chechnya tu negara Islam sekarang tau. Jangan terkejut. Islam akan menguasai dunia hari ini. Akan datang, tak lama lagi. Islam berkuasa di Amerika atau ramai Islam di Amerika?
ramainya penduduk Islam. Dah lama-lama bila dah mereka termasuk Islam, penguasa termasuk jugalah. Sekarang ni belum lagi lah. Udah ada pun. Di Amerika dah ada Islam. Sekarang ni dah ramai dah. Penduduk Islam dah ramai di sana. Cuma belum lagi merebak di kalangan orang-orang yang berkuasa. Kerana ahli-ahli ekonomi belum lagi masuk Islam. Orang-orang yang menguasai ekonomi Amerika tu belum lagi Islam. Ini ada orang-orang tertentu saja. Padri-padri yang dah ramai masuk Islam. Gereja-gereja sekarang dah banyak bertukar menjadi masjid. Itu yang berlaku sekarang di Amerika. Secara evolusi. Tahu apa evolusi? Secara merebak secara diam dah. Secara senyap. Tidak secara revolusi. Revolusi lain, revolusi yang kat senjata. Ini secara natural saja. Orang dah tertarik dengan Islam. Kerana mereka tahu agama yang lain tu tak dapat nak menangkis. Menangkis tuduhan-tuduhan dari Islam. Itu dia. Itulah tanda akan datang Islam akan menguasai dunia. Sekarang ni sikit aja. Bila lahir nanti Imamul Mahdi dan lahir pula Nabi Isa AS, ketika itu mereka tak boleh lawan lah. Tak boleh berperang, berkalah lah mereka nanti. Okey. Mana dah? Itu yang ketujuh tadi Yang ke-8 bermula dikeluarkan akan ilmu ini iaitu dari beberapa dalil yang bangsa aqliyah dan dalil yang bangsa naqliyah daripada Al-Quran dan hadis. Kalau dia keluar dari Quran, dia keluar dari hadis, itu tanda apa? Tanda apa? Tanda ilmu ini bukannya ilmu sesat. Kalau keluar dari Quran, keluar dari hadis, itu tanda ilmu ini tak ada sesat. Jangan takut ngaji ilmu ini. Tak ada sesat. Walaupun Wahabi mengatakan sesat, mana ada orang belajar sifat 20, tak ada dah. Itu Wahabi. Jangan percaya. Kerana Nabi dah sebut, taraktu fikum amrain, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang kalau kamu ikut kedua-duanya, pegang betul-betul dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quranul Karim wa sunnati. Apa itu wa sunnati? Hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dia datang dari Quran dan hadis, dia tetap tidak akan sesat selama-lamanya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, dua lagi bermula hukum syarak pada menuntut ilmu ini, iaitu wajib aini atas tiap-tiap mukallaf. Apa itu wajib aini? Apa itu wajib aini? Aini aja wajib ya. Orang nama aini tak orang lain nama aini tak wajib ya. Apa? Wajib pada tiap-tiap individu. Semua orang wajib. Puan-puan wajib lagi, suami puan-puan wajib lagi, anak-anak puan-puan wajib, cucu-cucu puan-puan semua wajib. Belajar ilmu ini. Siapa tak belajar, ada kesempatan belajar saja tak nak belajar, apa hukumnya? Haram. Wajib apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Jadi siapa saja tak nak ngaji, tak ada apa alasan saja tak nak ngaji, apa hukumnya? Haram. Ada aja alasan tak nak ngaji. Tapi yang kita belajar ni wajib aini, wajib tiap-tiap individu, bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah ada orang ngaji, orang lain tak ada lagi berdosa. Ini wajib aini, wajib fardu ain, tiap-tiap orang mesti. Dia tak boleh berjalan. Hati sorong lah dia. Cari kursi roda, tolak dia ke mereka. Masalah. Siapa tak lalu? Biba. Dia bawa keluar hospital. Dia lalu. Apa? Boleh datang? Ya? Siapa? Tamak. Kalau boleh. Nak mati dalam majlis pengajian. Itulah patutnya tu ya. Biar mati dalam majlis pengajian. Saya pun tak. Kalau tengah ngajar ni terus mati. Macam? Nak kata tak? Tak. Okey. Siapa nak mati kejap? Angkat tangan. Seorang aja.
Ha, ya? Tu dia. Kalau kita mati dalam majlis ilmu, itu tanda kita mati apa? Mati syahid lah tu, ya. Terus masuk syurga. Nak ke tak nak? One more time, nak ke tak nak? Cikgu anak nak ke tak nak? Ya. Kak Norma nak ke tak? Nak. Kata Ustaz, ya, kita tengah semayang, ada di sujud-sujud tu buat kita sekali. Dalam apa? Baguslah tu. Husnul khatimah. Tengah dalam keadaan kita beriman dan beramal soleh. Husnul khatimah. Kalau kita kata lepas saya kubur semua lepas tu. Betul. Itu terpulang kepada Allah Ta'ala lah. Kalau kita mati dalam iman, ya. Dia soal juga, tapi bolehlah kita jawab soalan tu. Ya. Iman kita terima Allah. Ditanya juga, marrabuka, terus boleh jawab. Allahu Rabbi, ya. Wa man nabiyuka? Muhammadun Nabi. Terus je boleh jawab. Ya. Udah habis, apa kata malaikat? Cek pula semayang. Bukan itu aja cek tau, bukan iman aja. Semayang pula lepas tu cek. Cukup ke tak semayang? Cukup, okey. Betul tak semayang kamu? Betul. Ikhlas tak semayang kamu? Ikhlas. Dah lepas semayang, dah lepas. Lepas tu baru cek puasa, baru cek zakat, baru cek haji, baru cek sedekah, baru cek baca Quran dan sebagainya. Kalau semua okey? Semua okey? Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang apa? Kenan. Seorang mempelai. Ingat tak mula jadi mempelai tu? Ya Allah, dia tak ingat ke mula jadi mempelai? On your first wedding night. Ingat ke dah? Ya Allah tak ingat? Buat doa tak ingat. Saya dah 48 tahun. Dah 48 tahun sudah jadi saya jadi mempelai. Ingat lagi? Lena ke tak lena tidur? Lena ke tak lena tidur? Diam je ke mana? Lena ke tak lena tidur? Kalau lena bingung jawabnya. Sedar-sedar apa? Sedar-sedar apa? Hari dah siang aja. Itu dia, ya. Tak ingat ke macam mana? Dah menung apa macam tak ingat je. Itu dia, ya. Begitulah dia orang dalam kubur tu. Bila boleh jawab semua-semuanya, nanti dia sedar-sedar apa? Hari dah kiamat aja. Ya. Jadi yang sebelah budak-budak dia tak sedar ni. Dia tak sedar. Kalau dia geruduk-geruduk dia tak sedar. Kalau dia yang bergeruduk dia sedarlah. Ini dia tak bergeruduk. Orang lain yang bergeruduk. Dalam kubur tu ada tak nikmat? Ada ke nikmat? Ada. Di antara nikmat dalam kubur apa? Dibukakan tingkap. Dalam kubur tu dibukakan tingkap. Malaikat tunjuk, inilah dia tempat kamu nanti di syurga. Hendak ke tak nengoknya? Nengok maliganya, nengok pakaiannya, nengok makanannya, nengok hiburannya. Lagi apa? Nengok keselesaannya, nengok bidadari-bidadarinya kalau orang lelaki. Nengok kenderaannya, nengok macam-macam dia tengoknya. Seronok aja dia. Dia bukan ada semayang lagi, dalam kubur tak semayang lagi. Nengok aja kan nikmat-nikmat yang bakal diterima olehnya. Makanannya macam mana, minumannya macam mana, hiburannya macam mana. Nampak aja. Itu yang dia tak sedar tau. Ini lagi tinggi nak tanya Ustaz. Apa ni? Dia kata ada kubur kat sini kubur. Jadi yang ni digali di kubur kita sebelah ni lah. Dah gali. Jadi dia ni sedar ke kubur sebelah ni digali ni? Tak ada, tak sedar. Dia punya alam. Orang ni punya alam. Kecuali dia nak tengok. Itu boleh. Kalau dia sengaja nak tengok, itu boleh. Tapi kalau tidak, dia tak sedar. Dia punya alam. Kita punya alam. Apa dia? Macam mana? Tidur sebantai mimpi lain-lain. Pandai. Tidur sebantai tapi mimpi lain-lain. Mimpi lain-lain. Saya lain mimpi, Soyah lain mimpi, tidur sebantai. Soyah mimpi apa? Mimpi masak nasi. Saya mimpi apa? Mimpi makannya. Lain-lain ya, bukan serupa. Okey.
Sama lah tu. Itu syarat apa hukumnya? Fardu ain, wajib aini atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu apa? Tiap-tiap orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Itu namanya mukallaf. Sudah kita bicara mukallaf dulu. Ya, akhirnya yang ke-10, bermula segala masalah ilmu ini, iaitu beberapa bicara daripada segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang harus. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang harus ada 1. Bagi Rasulullah yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang harus ada 1. Kedua-duanya kalau kita campurkan 20 campur 20 campur 1 berapa? 41. Mustahil 20 campur 20 campur 1. Apa? 41 juga. Nabi Rasul 4 1 berapa? 9. Ya. 41 campur 9 50. Itulah yang dipanggil aqaidul iman. Kesimpulan iman. Yang terkandung dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia ya. Inilah 10 perkara yang dinamakan dia mabadi al-asyarah. Mabadi mengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Artinya beberapa permulaan yang 10 perkara yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang yang hendak masuk bicara dengan satu ilmu, hendaklah ia ketahui dahulu daripada masuknya akan ini mabadi yang 10. Siapa nak belajar ilmu tauhid kena belajar 10 perkara ni dulu. Ya. Kita dah habis mabadi 10 ni dah lah. Udah ke belum? Masa kita belajar risalah tauhid tu ada tak mabadi 10? Maksud inilah ni ya. 10. Bermula dalil yang menunjukkan akan wajib itu, wajib kita ketahui ilmu tauhid, iaitu firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang ada lagi esa melainkan Allah, ya. Yang ada lagi esa melainkan Allah Taala. Dan firman-Nya lagi, qul huwallahu ahad. Artinya katakan bahawa Allah itu esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung kita, ya. Dan juga sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu pada tatkala menyuruh ia akan dia pergi ke Yaman. Apa kata Nabi? Innaka taqdamu ala qaumi min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuakhidu Allah Ta'ala fa iza arafu zalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawati fi yaumihim wa lailatihim fa iza sallu fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatum fi amwalihim tu'khazu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Dan ada lagi sama-sama lagi tu, ya. Bahawasanya engkau datang atas kaum daripada ahli kitab, maka hendak adalah mula-mula barang yang kau seru akan mereka itu kepada bahawa mengesa sekalian mereka itu akan Allah Ta'ala. Mula-mula ajar tentang keesaan Allah Ta'ala. Mengucap dulu asyhadu an la ilaha illallah. Itu ini baru dilantik menjadi gubernur Yaman, tahu? Muaz bin Jabal ni baru dilantik menjadi gubernur Yaman. Pesan Rasulullah, mula-mula kamu suruh dia mengucap dulu. Ya. Maka hendaklah adalah mula-mula barang yang kau seru akan mereka itu kepada bahawa mengesa sekalian mereka itu akan Allah Ta'ala. Maka apabila mengetahui mereka itu akan yang demikian itu, maka khabarkan olehmu akan mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan ia akan mereka itu sembahyang. Lepas mengucap apa nak buat? Kena sembahyang 5 waktu. Kerana dia itu tiang agama, ya. Akan sembahyang yang 5 waktu. Pada hari
mereka itu dan malam mereka itu. 5 waktu sehari semalam lah. Maka apabila semayang mereka itu, maka khabar olehmu akan mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan ia atas mereka itu zakat. Kena keluarkan zakat pada segala harta mereka itu. Diambil daripada orang kaya mereka itu. Maka diberi kepada orang yang fakir kepada mereka itu. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari, Al-Bukhari ya, oleh Al-Bukhari. Adapun dalil yang menunjukkan akan tiap-tiap masalah ilmu tauhid dan tiap-tiap sifat Allah yang mengandung bagi ilmu tauhid, boleh tuan hamba tuntut akan dia pada tempatnya. Nak belajar ilmu tauhid, pergilah tuntut pada tempatnya ya. Wallahu alam. Akan datang kita akan baca tambihun. Tambihun. Ini tambih saja. Kalau diwakafkan tambih, penuhnya tambihun. Apa artinya? Peringatan. Bukan makan bihun ya. Tambihun tu peringatan. Okey, wallahu alam. Cukuplah saya dah ngajar 1 jam 5 minit. 52 saat dekat 6 minit dah.